Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam live saya yang kedua, iaitu live kenapa perlu simpan emas. Malam ni saya nak cakap pasal kenapa perlu simpan emas. Okey, sebelum kita mula tu, dia sebab soalan ni memang selalu orang tanyalah pasal apa kita kena simpan emas, sedangkan emas ni bukan boleh bawa pergi ke kubur pun, bukan boleh buat apa-apa pun dengan emas ni kan. Memang emas ni tak boleh bawa pergi kubur, tapi kita simpan emas ni untuk kegunaan masa kita kat dunia ni lah, ada kepentingan dia. Kalau kita faham fungsi emas ni apa, insyaAllah kita akan rasa pentingnya kita simpan emas ni. Okey, sebelum kita teruskan lebih lanjut, kita bagi motivasi dululah untuk hari ni. Okay, motivasi hari ni ialah if you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success. Okay, untuk motivasi yang macam ni memang selalu Tuan mentor saya lah, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i selalu pesan supaya tetapkan je matlamat tu, biar tinggi pun tak apa, janji kita usaha ke arah tu. Bila matlamat kita tinggi, kita akan usaha lebih lah untuk capai. Walaupun kita tak capai matlamat tu pun tak ada masalah, sebab kita tetap akan capai matlamat sekurang-kurangnya rendah sikit pada tu ke. Daripada kalau kita set matlamat tu rendah dah siap-siap, kita memang set rendah. Lepas tu bila kita dah tahu matlamat tu rendah, kita rasa macam mudah je nak capai matlamat ni. Jadi kita tak usaha sebab kita rasa benda tu mudah. Kita tak usaha sungguh-sungguh. Jadi bila tak usaha sungguh-sungguh, mungkin kita takkan capai langsung pun matlamat tu, walaupun matlamat tu memang dah rendah dah. So apa-apa pun dalam kehidupan kita ni, set je matlamat tu biar tinggi pun tak apa, walaupun tak capai pun tak apa, tapi sekurang-kurangnya kita dah dapat capai lebih tinggi daripada orang lain. Okey, itu saja untuk motivasi hari ini. Kita teruskan. Okey, sebelum kita tahu pasal apa kita kena simpan emas, kita kena tahu dulu apa itu emas. Yalah, orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kita kena kenal dulu emas ni apa, barulah insyaAllah kita akan cinta pada emas ni. Okey, nama lain emas ni ialah aurum, atau kalau kita pernah belajar kimia dulu, dalam periodic table tu ada AU dalam tu. Itu emas lah tu, aurum. Okey, emas ni merupakan satu-satunya logam kuning, atau warna tepat bagi emas ialah kuning keemasan. Warna dia berkilauan. Dia tak sama macam warna kuning yang biasa kita duk nampak tu. Dia kalau kita tengok tu memang cantik lah tengok emas ni. Dan emas juga tidak boleh dicipta dan ia perlu dilombong. Okey, untuk tak boleh dicipta ni sebenarnya orang saintis ada juga buat kajian untuk cuba cipta emas ni. Dan mereka berjaya cipta emas, cumanya kos untuk mencipta emas tu sangat-sangat tinggi. Jadi tak berbaloi untuk mereka cipta emas tu dan jualkan. Harga dia sangat tinggilah kalau nak jual. Jadi benda itu dah tak diteruskan lagi. Okey, emas juga merupakan logam yang lembut di mana ianya mudah untuk ditempa. Kalau kita ambil 1 gram emas, kita boleh tempa hingga jadi senipis-nipis emas sebesar 1 meter persegi. Kira memang nipis betul lah, sebab emas ni sangat lembut, jadi kita mudah nak buat senipis mana yang kita mahu. Okay. Emas juga merupakan pengalih elektrik yang baik. Kalau kita perasan dalam chip-chip elektronik, dalam komputer, dalam handphone kita pun ada juga menggunakan emas dalam tu. Yang kita perasan ada warna-warna emas tu kan, memang emas lah tu. Jadi kalau kata ada siapa yang kata dia tak suka emas tu, memang bohong lah. Sebab memang dia terpaksa juga suka emas, sebab dalam alat yang dia guna sehari-harian ni pun memang ada emas. Jadi mau tak mau dia terpaksa juga suka emas. Seterusnya ialah emas ni ada banyak grade. Dari grade yang setinggi-tinggi 99.9
hinggalah serendah-rendah grade 375 ataupun swasta. Okey, itu saja pasal emas. Kita teruskan pasal apa kita kena simpan emas. Ada 7 sebab pasal apa kita kena simpan emas, iaitu nilai dia yang terjamin untuk jangka masa panjang dan ia juga mudah dicairkan. Kekayaan juga berada dalam tangan kita kalau kita simpan emas ni. Emas juga ialah boleh digunakan sebagai modal pusingan perniagaan dan ia juga merupakan harta mudah alih dan mampu mengikat nafsu boros kita serta merupakan satu-satunya aset mampu milik. Okey, kita terangkan lebih lanjut lagi untuk poin nombor 1, nilai jangka panjang yang terjamin ni. Emas ni kalau kita tengok dari tahun 1400 tahun yang lalu lagi memang harga dia terjamin. Di mana kita boleh tengok harga seekor kambing tu dari dulu sampai kelar dalam bentuk emas adalah bersamaan dengan 1 dinar. Okey, kalau kita compare dalam bentuk duit, harga kambing ni kalau tak payah nak ambil 1400 tahun sangatlah, kita ambil dalam berapa tahun yang kebelakang ni je, dalam tahun 2015 cukup lah kan. Tahun 2015 tu nilai emas ialah nilai kambing ialah dalam lingkungan 600 hingga 800 ringgit. Tapi kalau kita tengok harga kambing pada tahun ni, tahun lepas jugalah, harga kambing ialah dalam 900 hingga 1200. Jadi kalau kita simpan 600 ringgit tu untuk beli kambing pada tahun ni memang tak dapat dah lah sebab harga kambing dah meningkat. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, insya-Allah kita boleh beli lagi emas, boleh beli lagi kambing tu walaupun harga kambing tu dah meningkat. Aida, terima kasih masuk. Okey, kita teruskan lagi poin yang kedua, iaitu emas mudah dicairkan. Okey, emas ni sebenarnya adalah duit sebenarnya. Sebab tu kalau saya buat apa-apa posting, saya suka guna hashtag emas adalah duit. Duit tak semestinya emas. Okey, emas ni memang mudah dicairkan. Kalau kita tengok dekat dalam Malaysia ni ada banyak kedai emas, banyak kedai-kedai pajak. Jadi kalau kita nak tukarkan emas tu kepada bentuk duit memang boleh sangat lah sebab banyak kan tempat yang ada terima emas ni. Jadi proses untuk dapatkan emas, nak jual emas ni pun mudah. Kita tak perlukan apa-apa dokumen macam rumah ke tanah tu yang perlu dokumen nak sign lah, nak pergi jumpa lawyer apa semua tu. Kita tak perlu semua tu. Kalau kita bawa je emas, pergi kat mana-mana kedai dan mereka bagi je duit, dah terus dapat settle dah lah. Kira memang sangat mudah untuk dicairkan lah. Okay, poin ketiga, kekayaan berada di tangan kita bila kita simpan emas ni. Sebabnya nilai emas terletak pada berat dan ketulenan dia, bukan pada sesebuah jaminan sesebuah kerajaan ke, jaminan orang politik ke. Dia tak ada kaitan langsung dengan benda-benda tu. Kalau kita simpan duit ni perlukan jaminan kerajaan. Kita ambil contoh duit RM1, shilling RM1 yang dulu tu. Ingat lagi tak shilling tu? Okay. Shilling RM1 tu bila kita simpan pada masa dulu boleh guna lagi. Lepas tu lepas kerajaan dah gazetkan kata duit tu dah tak boleh guna untuk urusan perniagaan, jadi duit tu dah tak ada nilai lagi. Kita cuma boleh simpan untuk sebagai kenang-kenangan ataupun sebagai koleksi sajalah. Okay, nilai dia dari segi urus niaga tu memang dah tak boleh digunakan lagi dah. Dan kalau kita ingat juga masa krisis kewangan negara kita pada tahun 1997 dulu tu pun harga nilai duit kita pun dah jatuh masa krisis tu. Dia jatuh sebanyak 30% daripada nilai US dollar lah. Dan nilai tu memang kita dah tak mampu nak dapatkan nilai duit yang sama lagi macam pada tahun sebelum 1997 tu sebab memang duit tu dah jatuh, dah payah dah naik-naik balik. Okay, itu sebabnya kita kena simpan emas sebab kita memang
confirm kita punya kekayaan tu memang dah, kita tahu dah berapa nilai dia sebab kita tahu berapa berat dia, berapa ketulinan dia. Itulah kekayaan kita. Berbanding kalau kita simpan duit, kita tak confirm. Pada masa depan kita tak confirm lagi masih ke nilai dia tu macam tu ataupun akan berkurang, kita tak tahu. Okay, seterusnya, emas boleh dijadikan modal pusingan perniagaan. Ada juga kawan saya yang kata dia nak simpan emas sebab dia asyik ambil duit modal dia. Duit modal katalah ada 500. Bila dia simpan dalam bentuk duit, duduk sikit, sekejap lagi dia ambil tarik 50 dah tinggal 450. Lepas tu nanti tarik pula lagi 50 tinggal 400. Jadi modal dia makin berkurang, makin berkurang. Macam mana perniagaan nak maju kan? Sebab modal tu sepatutnya tak boleh berkurang dan sepatutnya kena bertambah tapi makin berkurang. Jadi kat sini lebih elok kita simpan dalam bentuk emas sebab bila dah jadi emas, modal tu susah sikit kita nak curi ambil dan nilai dia tu lebih terjamin. Kalau kita tengok pun orang-orang Kelantan walaupun mereka niaga dekat pasar sekalipun, mereka ada emas banyak kan, pakai barang kemas berlapis-lapis je. Sebabnya orang Kelantan ni mereka suka jadikan emas ni sebagai modal mereka. Dan bila kita perlukan duit untuk beli barang-barang untuk tambah stok ke apa, kita hanya perlu pajakkan dan insyaAllah kita pasti akan tebus balik sebab kita sayang modal kita tu, sayang emas kita tu, mesti kita akan tebus balik. Jadi modal kita tu kekal lah sampai bila-bila selagi kita duduk simpan emas tu. Okey, seterusnya. Emas merupakan harta mudah alih atau dalam erti kata yang lain, emas ni senang dibawa ke mana-mana lah. Kita ambil contoh sebagai pelarian Vietnam. Masa perang dekat negara mereka tu dengan US, mereka ni lari keluar daripada negara mereka. Dan mereka bukan lari tangan kosong saja, mereka jual habis semua harta yang mereka ada, mereka tukar kepada bentuk emas dan emas ni lah mereka bawa sekali masa mereka larikan diri tu untuk teruskan kehidupan dekat negara atau tempat yang baru tu. Dan kalau nak tahu, gambar yang saya tunjuk ni memang gambar emas masa orang Vietnam tu larikan lah. Dan emas ni sangat nipis, mereka boleh jahit masuk dalam baju mereka. Jadi bila nak lari tu, orang cek, orang tak tahulah kata mereka bawa emas. Kan tadi saya kata emas ni boleh ditempar, mudah ditempar kan. Mereka tempar emas tu nipis-nipis supaya mereka senang nak bawa. Okay, berbanding kalau kata kita ada rumah ke, ada tanah ke, yang tu kita payah sikit bila berlaku peperangan ke, gempa bumi ke apa, kita tak boleh nak bawa pelari barang-barang harta kita yang tu. Sebab yalah satu besar, satu lagi takkan kita nak angkut cabut sekali dengan tanah-tanah kan kalau kita ada tanah. Melainkan kalau emas ni kita boleh angkut je, senang je. Okey, terlajak. Okey, seterusnya emas ni dapat mengikat nafsu boros. Okey, fitrah kita kepada emas ni kita suka kumpul, suka simpan dia dan sayang untuk gunakan dia. Macam kalau duit ni fitrah dia bila kita ada, kita mesti akan guna. Kita macam kalau kita tengok akaun bank ada 7,000 contohlah kan, apa yang kita akan terfikir dengan 7,000 tu? Mesti sel-sel otak terus berhubung. Nak beli handphone lah, nak beli motor baru lah, nak beli sport rim lah, macam-macam lah kan. Kalau perempuan mungkin nak beli handbag, kasut, alat makeup, macam-macam semua ada. Tapi kalau emas ni bila kita ada tu, simpan dia, kita tak ada rasa pun, tak ada terfikir emas 1 kilo ni boleh beli handphone lah. Kita tak terfikir langsung pun benda macam tu. Okey. Seterusnya untuk bahagian yang pengikat nafsu boros ni, orang-orang yang
susah nak simpan duit, macam saya pun, saya jenis susah nak simpan duit. Simpan emas ni merupakan rawatan yang paling bagus lah untuk mengubat nafsu boros kita tu. Sebab macam saya bukan kata tak pernah simpan duit, pernah juga simpan duit. Tapi bila saya tahu saya ada duit tu, memang saya akan ambil lah bila ada benda-benda apa yang nak beli. Tapi kalau emas ni, walaupun ada, susah lah nak guna dia. Sebab tu kita fikir sayang nak pajak saja-saja, lagi nak tebus balik, nak bayar, nak pakai apa kan. Takkan kita nak biar emas kita tu lelap macam tu saja. Jadi kita takkan suka-suka hati guna emas ni untuk perkara-perkara yang tak terlalu penting lagi. Jadi eloklah siapa yang rasa susah nak simpan duit tu, try simpan emas. Okey, point yang paling last kali, emas merupakan aset mampu milik. Ya, kalau kita bandingkan dengan rumah dengan tanah, rumah dengan tanah ni kita tak boleh nak beli sikit-sikit. Contoh macam rumah kita nak beli tangga dulu, ataupun kita nak beli tingkap dulu ke, ataupun kita nak beli pintu dulu, memang tak boleh. Dia kalau dah jual seketui rumah macam tu, itu ialah kita mampu beli. Tak boleh nak beli sikit-sikit. Nak ke mana? Okey. Kalau kata tanah pun kita tak boleh nak beli macam sekaki dulu ke, 2 kaki dulu ke, tak boleh. Macam kalau kat Kedah ni, tanah tu kalau orang jual tanah bendang kan, jual dalam serelung, 2 relung macam tu lah. Kira saiz dia besar-besar, tak ada yang saiz kecil-kecil punya. Kalau nak beli ikut kaki tu boleh juga, beli ikut 7 kaki dalam lah. Okey. Tapi kalau emas ni kita boleh beli serendah RM100 saja kalau menggunakan akaun emas Gap, akaun simpanan emas Public Gold ni lah. Dia kita kira boleh beli sikit-sikit, kumpul sampai cukup banyak. Dah banyak tu kita nak buat apa, ikut suka kita lah. Tapi kalau emas, kalau rumah tanah ni memang tak boleh nak beli sikit-sikit macam tu, kena beli besar tu. Okey. Okey, ada yang kata saya mampu pastikan duit simpanan saya tak bocor. Jadi buat apa lagi saya nak simpan emas kan? Tapi sebenarnya walaupun anda mampu simpan duit, anda masih perlu juga simpan emas. Sebabnya kita tengok contoh yang ni. Kalau ikutkan pada tahun 2000, harga rumah ialah sebuah rumah bersamaan dengan 40K. Dan kalau dalam bentuk emas pun sama jugalah. Kira sekilo emas tu boleh beli sebuah rumah. Dan harga dia juga, nilai dia samalah 40K juga. Dan kalau pada tahun 2020 ni, sebuah rumah tu boleh beli, sebuah rumah tu boleh beli. Pada tahun 2020 kalau kita nak beli sebuah rumah tu, kita perlukan 250K duit. Dan kalau dalam bentuk emas, kita masih juga perlukan sekilo saja emas. Jadi nampak dah kat sini. Kalau dalam bentuk duit ringgit, harga rumah ni macam menaik kan, daripada 40K jadi 250K. Tapi kalau dalam bentuk emas, harga rumah ni sebenarnya maintain saja. Dulu pun 1 kilo, lah ni pun 1 kilo juga. Dia tak berubah. Okay, nampak dah kat situ yang duit kita ni sebenarnya dimakan inflasi. Sebab itulah kita nampak harga barang kau naik. Tapi sebab kalau dalam bentuk emas ni dia tak terkesan oleh inflasi, jadi harga dia tu maintain saja. Okay, tak faham lagi? Tak faham lagi, kita tengok contoh yang ni pula. Katalah kita ni kaya lah, ada 1 juta duit dalam bank. Okay, 1 juta pada tahun 2000 dulu boleh beli 25 buah rumah. Di mana waktu tu rumah berharga 40K lah sebuah. Dan 1 juta pada tahun 2000 tu juga boleh beli 25 kilo emas. Di mana harga sekilo emas pada masa tu pun ialah 40K. Tapi pada tahun 2020, kalau kita masih simpan 1 juta yang lama tu, kita simpan 1 juta, lah ni kita hanya mampu beli 4 buah rumah saja sebab harga rumah dah meningkat jadi 250K sebuah.
Tapi kalau kata kita waktu tahun 2000 tu kita tukar 1 juta kita tu jadi emas, maksudnya kita lah ni kita dah ada 25 kilo emas lah. 25 kilo emas ni kita masih lagi mampu beli 25 buah rumah. Maksud walaupun harga rumah dah meningkat, sebab harga emas pun meningkat juga jadi 250 K per kg per kilogram emas. Jadi kita masih mampu beli rumah yang sama, jumlah yang sama dengan nilai kekayaan yang kita ada tu. Dengan syarat kita tukarkan 1 juta tu jadi emas dulu, lepas tu nak beli rumah memang samalah nilai dah. Okay, kalau tak faham lagi, saya ni bukannya beli rumah tak ada lah duit 1 juta, 2 juta, juta-juta ni ribu-ribu pun tak ada kan. Duit saya sikit saja, tak mau lah, tak mau faham. Sebab benda ni banyak sangat nilai dia, saya tak mau faham. Okay, tak apa. Tak mau faham, kita faham yang 5 kupang saja, cukup lah. Okay, pada tahun 1990, 5 kupang ni kalau kita tanya mak ayah kita ataupun kakak-kakak kita ke yang mana yang hidup masa zaman sekolah pada tahun 1990 tu, ada kan yang dapat duit 5 kupang saja pergi sekolah sebagai belanja sekolah kan. 5 kupang ni boleh guna buat beli ayam, buat beli nasi, ada lebih lagi sikit-sikit, boleh buat beli coklat ke. Tapi kalau pada tahun 2020 ni dah kita kata harga nilai duit tu sama saja dari dulu sampai lah, sebab tu kita tak mau simpan emas, kita kata macam tu kan. Kalau kita kata macam tu, try bagi 5 kupang saja dekat anak-anak kita ke, adik-adik kita ke, suruh mereka bawa pergi sekolah, buat duit belanja sekolah. Mau mengamuk mereka lagi, lapak balik. Balik lapak lagi, memang marah lah. Sebab 5 kupang lah ni kita dah tak boleh nak beli air sirap pun tak boleh dah. Sebab air sirap pun harga RM1 secawan. Kalau nak guna duit 5 kupang tu, kalau orang kedai tu baik, mungkinlah dapat separuh kan. Kalau tak dapat, boleh dapat beli kopuk tam-tam je lah. Siapa kenal kopuk tam-tam ni? Kalau yang hidup zaman 1990 tu kenal lah kan. Kopuk tam-tam ni pun harga dia lah ni 3 kupang sebungkus kecil tu. Makan memang confirm tak kenyang lah. Dan kita ada 5 kupang. Nak beli ni 1 3 kupang. Kalau nak beli 2, dapatlah 1,5 kot. Tu pun kalau boleh potong kerat kopuk tu. Itulah secara ringkasnya pasal apa kita kena simpan emas walaupun kita dah mampu simpan duit. Sebab duit ni dia dimakan inflasi. Dan kalau kita tengok dari contoh-contoh yang saya bagi ni pun boleh nampak lah. Kalau nak tahu contoh lain lagi, kita tengok harga karipap, harga nasi lemak. Dulu nasi lemak 3 kupang. Lah ni RM1.3 paling murah pun. Kalau nasi baik, jumpalah juga lagi had RM1. Dan kebanyakan lah ni dah RM1.5, RM2 dah kan. Tak ada dah nasi lemak 3 kupang. Kalau macam karipap pun dulu boleh beli 3 RM1 ke. Lah ni 3 dah RM1.2, tak dapat dah RM1. Itulah banyak contoh yang menunjukkan duit kita ni telah dirompak secara kita tak sedar disebabkan oleh inflasi ni. Okey, itu saja pasal apa kita kena simpan emas. Macam biasalah, kalau nak ni boleh tengok saya punya Telegram T.me Public Gold by Zanda ni. Kita tengok Telegram sat. Okay, boleh siapa-siapa yang nak tahu pasal emas, pasal public gold, boleh tengoklah T.me Public Gold by Zanda. Ataupun search saja dalam Telegram tu apa itu public gold. Ni. Apa itu public gold ni. Dan boleh terus tekan pin post. Lambat pula. Okey. Tekan pin post dekat atas ni untuk baca secara keseluruhan mengenai public gold dan juga emas lah. Ni
boleh tengoklah, scroll ke bawah dekat pin post ni ada pasal syarikat, cawangan, cara-cara beli emas kat Public Gold. Dan kalau nak tahu pasal info-info emas pun boleh tekan kat sini, info emas, info perak. Terus tekan je hashtag tu untuk terus ke topik yang berkaitan tu. Dan kalau ada apa-apa soalan untuk kalau ada apa-apa yang tak faham ke nak tanya ke, boleh tanya saja saya. Boleh tekan apa? Sorry, masalah teknikal sikit. Terhilang tadi. Okey. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya je saya. Nombor telefon saya 0112617616. Sekejap saya tunjuk. Mana dah tahu, lupa dah. Banners. Okey. Itu nombor telefon saya. 0112617616. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya pasal emas ke, pasal Public Gold ke, boleh PM saja saya. Ataupun kalau kenal suami saya, boleh WhatsApp saja suami saya pun tak apa. Dan insyaAllah lah kami akan guide cara-cara simpan emas, pasal apa kena simpan emas, apa semua kami akan cerita apa yang kami mampu. Dan itu sajalah untuk kali ni punya live, dan diharapkan supaya benda ni dapat membantu semua memahami pasal apa kita kena simpan emas. Walaupun kita dah kaya, dah ada duit banyak sekalipun, kita tetap kena simpan emas. Okay, berjumpa lagi kita dalam live yang akan datang insyaAllah. Maybe hari Khamis pula lah, sebab esok ada seminar, jadi saya tak boleh buat live esok. Hari Khamis insyaAllah saya akan buat live pukul 9 suku juga macam hari ni. Dan tajuk dia insyaAllah berkenaan Public Gold balik, tentang cabang utama Public Gold yang pasal gold bar, pasal silver, pasal akaun emas, insyaAllah. Dan itu saja untuk kali ni. Semoga kita bertemu lagi di live yang akan datang. Dan terima kasih support saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.